Jika beliau mati kutu pada hari itu, maka beliau akan terkorban ditembak oleh musuh. Tetapi akalnya yang panjang telah menyelamatkan nyawanya, lantas berjaya membenamkan dua orang komunis. Inilah dia kisah seorang perwira negara yang berhadapan detik-detik cemas tatkala bertempur di tengah-tengah gerombolan 14 orang musuh bersendirian. Helah membawa tuah. Itulah tajuk cerita kita pada hari ini. Sarjan Gandat, bawa semua sekali anggota pelatun ngelaban kita ke kawasan Lulu. Jejaki musuh di sana. Ketua pelatun ngelaban, Lieutenant Muda Kuldeep Singh, memberi arahan kepada ketua ronda kumpulan kecil RKK itu. Sarjan Gandat tanpa berlengah terus mengatur gerak anggota di bawah pimpinannya ke lokasi yang diarahkan oleh ketua pelatunnya itu. Kopra Meteo, beritahu kepada Beliang dan semua tim kita akan bergerak ke kawasan sekitar Lulu untuk menjejaki musuh, ujar Sarjan Gandat dengan muka yang serius. Baik Jen, balas Meteo dengan pantas, lantas terus memanggil semua anggota pelatun ngelaban untuk diatur gerak. Sekitar jam 14.00, pelatun ngelaban yang dianggotai oleh Ranger Beliang anak Bali, Ranger Meteo Bandah anak Ujang, Ranger Frederick anak Anggau, Ranger Baru anak Agung dan Ranger Morni bin Morshidi, diketuai oleh Sarjan Gandat anak Medan, berhenti dan membuat penempatan sementara untuk berehat dan mengumpul tenaga bagi meneruskan misi serta tanggungjawab yang digalas selepas seharian mereka meronda. Hasil rondaan pada hari itu masih belum mendatangkan hasil. Tiada sebarang tanda yang mempamerkan kewujudan sang jahanam itu. Justru, mereka mengambil keputusan untuk berehat seketika dan membuat pangkalan sementara di situ. Mana Beliang? Meteo bertanya kepada Frederick selepas tidak nampak Beliang buat beberapa ketika. Bukan kau tak kenal dengan dia tu, si kaki rayau tu. Mana boleh duduk diam? Pergi cari lauk lah tu, balas Frederick tergelak seketika mereka berdua mengenangkan sahabat mereka yang seorang itu. Manakan tidak, mereka telah pun membayangkan bahawa Beliang sedang pergi mencari lauk dalam keadaan berserua dalam sahaja. Kenal benar mereka akan sahabat karib mereka itu. Bukan kali pertama mereka beroperasi bersama. Setiap kali operasi begini, Belianglah orang yang akan mencari rangsum segera mereka dengan hanya memakai seluar dalam, pouches, senjata M16 lengkap dengan bekalan peluru. Seolah-olah itu adalah uniform Beliang ketika mereka berada di dalam hutan. Beliang yang ketika itu sedang asyik mencari makanan mewah, beliau dan teman seperjuangannya menghentikan aktivitinya memandangkan hari telah menjelang senja. Cukuplah ni, aku rasa ikan ni pun dah cukup mengenyangkan diri aku dan kawan-kawan aku yang lain, bisik Beliang sendiri. Beliang mula berkemas-kemas untuk pulang ke pangkalan sementara mereka. Usai sudah berkemas, beliau mula menyusun langkah. Di dalam perjalanan itu, beliau melintasi kampung Tembaga untuk pulang ke pangkalan dan langkahnya terhenti. Matanya tertumpu ke arah penduduk kampung yang berlari anak ke arahnya. Beliang dengan hairan bertanya dengan bahasa Iban. Tetapi, dialog dalam video ini kita alihkan ke bahasa Melayu. "Hei, apai? Kenapa berlari?" ujar Beliang bertanyakan mengapakah penduduk kampung itu menerpa ke arahnya. "Tadi saya nampak ada sosok berbaju hijau, bertopi bintang merah ke arah sana." Sambil menunjukkan ke arah hutan seberang kampung itu, Beliang terkejut dengan perkabaran orang kampung yang terserempak dengan penganas komunis menuju ke arah hutan di belakangnya itu. "Betul ke? Mana dia?" Beliang masih terperanjat dengan maklumat yang disampaikan itu. Kamu seorang saja ke?" "Ui, bahaya tu kalau kau seorang pergi sana," balas penduduk kampung yang kurang yakin melihat Beliang berseorangan yang mahu menuju ke lokasi yang beliau maksudkan. Malah, keyakinannya semakin jauh apabila melihat Beliang hanya berseluar dalam sahaja. Tak apalah. "Apai, bawa aku ke sana." Beliang terus menuju ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk kampung tersebut. Beliang kini berada di lokasi terakhir tempat musuh dilihat. Beliang tidak peduli sama sekali bahawa dia berseorangan ataupun tidak. Tidak terbit langsung perasaan gusar dan takut di dalam hati diri anak Iban ini. Baginya, yang utama adalah musuh durjana harus ditumpahkan daripada mengganggu gugat negara yang merdeka ini.
Beliang terus menggunakan kemahirannya untuk menjejak laluan pengganas jahanam itu. Sememangnya, ahli tim RKK mereka ini semua handal menjejak di dalam hutan. Tambahan daripada itu, hutan memang merupakan tempat permainan mereka sejak kecil lagi. Sehingga di satu kawasan, Ranger Beliang merasakan dirinya sudah berada dekat benar dengan kedudukan musuh. Memandangkan jejak yang ditinggalkan di tempat itu nampak seperti baru. Beliang mengambil kedudukan merangkak. Langit semakin gelap. Beliau terus berusaha menyusup untuk bergerak lebih ke hadapan. Nah, terus beliau nampak kedudukan kemah musuh di hadapannya hanya berjarak 4 meter dari kedudukannya. 3 orang di situ. Alamak, ini bukan kumpulan ronda musuh. Ini adalah pangkalan sementara musuh. Beliau baru saja menyadari bahawa kini beliau berada di tengah-tengah pangkalan mereka. Namun, semua itu terlewat. Beliang kini terperangkap. Apa nak jadi, jadilah. Beliang terus cekal, berdiri tanpa memikirkan keselamatan dirinya. Hatinya membentak, mau membunuh komunis itu tanpa mengira apa jua yang bakal menimpanya kelak. Rupa-rupanya, musuh itu juga di dalam keadaan yang peka dan terus mengambil tindakan. Pam, pam, pam. Bunyi tembakan kedengaran. Beliang tidak sempat menenang ke arah musuh. Hanya muncung senjatanya sahaja diahlakan ke arah musuh berpandukan pandangan daripada mata sehingga ke hujung laras senapang. Pengganas komunis itu juga telah meledakkan tembakan pada masa yang sama. Nasib beliau baik apabila peluru hanya melespasi bahagian belakang tubuhnya. Namun, malang pula buat musuh itu apabila tergolek di mamahadik penangan tembakan Beliang. Melihat rakannya yang terpeleot kena tembakan, terus membuatkan musuh yang lain melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Beliang. Beliang dihujani ratusan peluru, namun ia tidak sedikit pun menggentarkan Beliang. Beliang tetap tenang di dalam keadaan itu. Sekelumit pun Beliang tidak merasa gentar. Dihambur hujan peluru musuh yang tidak berhenti, beliau tenang juga terfikir bagaimana caranya untuk melawan dan akhirnya memperoleh idea untuk menentang musuh yang jumlahnya dianggarkan 2 seksyen berkali-kali ganda daripada dirinya seorang. Keadaan sekarang benar-benar gelap. Beliang bangkit, memerah segala kudratnya untuk melepaskan tembakan. Beliau terus berlari menuju ke arah musuh. Nomor 1 Platon, charge! Beliang bertempik sambil berlari meledakkan tembakan. Beliau menjerit lagi, Nomor 2 Platon, charge! Keadaan yang gelap gelita kini benar-benar menjebelahi Beliang. Musuh tidak nampak di manakah kedudukan Beliang sekarang. Selang beberapa ketika, keadaan sunyi sepi. Tiada lagi tembakan Beliang yang dibalas. Musuh semua telah melarikan diri. Beliang terus melutut, kakinya tidak terdaya lagi. Rancangannya berjaya. Musuh benar-benar terpedaya dengan tipu muslihat Beliang. Mereka benar-benar percaya bahawa yang menggempur mereka berkekuatan 1 kompeni ataupun lebih. Nasib Beliang baik. Perancangannya sama sekali berkesan dan membantu memenangi pertempuran itu. Beliang terus mengambil perlindungan, diperhatikan kawasan sekelilingnya, senyap dan sunyi. Kini, Beliang benar-benar yakin bahawa semua sang jahanam itu telah melarikan diri. Tiba-tiba, Beliang terlihat sekilas tubuh berlari menuju ke arahnya. Terkejut dengan keadaan itu, Beliang sedia untuk melepaskan tembakan. Beliang, Beliang, Beliang! Suara yang beliau kenal memanggil. Frederick dan Baru tiba di lokasi kejadian. Beliang mulai lega melihat rakan-rakan mereka tiba. Beliau telah banyak menggunakan tenaga sebentar tadi. Tidak larat sudah untuk beliau bertempur untuk kali kedua. Beliang dan rakannya kembali semula ke pangkalan sementara mereka. Dan dilaporkan insiden tersebut ke markas batalion, iaitu Batalion ke-8 Regimen Ranger Diraja. Beliang tidak terkejut bagaimana rakan seperjuangannya boleh menjumpai dia di situ, kerana memang keupayaan Platoon 8 di dalam penjejakan bukanlah satu perkara yang boleh dipandang enteng. Semuanya hebat belaka. Keesokan paginya, anggota pasukan Batalion ke-8 Regimen Ranger Diraja datang ke kawasan pertempuran untuk membuat search party. Hasil daripada itu, mereka telah menemui 2 mayat musuh yang tergelimpang kaku. Beliang telah berjaya membunuh 2 orang musuh. Paling tidak disangka ialah salah seorang daripada musuh merupakan ketua komunis yang paling dikehendaki di Sarawak,
iaitu Li Lipong. Kejayaan Platoon Ngelaban terus menjadi kebanggaan pasukan 8 Ranger. Beliang tidak pernah gentar dengan insiden itu atas kecemerlangan sewaktu berkhidmat di dalam operasi menjejak komunis di Kampung Tembaga. Ranger Beliang dinaikkan ke pangkat Lance Corporal. Beliang anak Bali juga merupakan seorang penerima anugerah Pingat Keberanian Negara iaitu Pingat Panglima Gagah Berani PGB dan beliau bersara dengan pangkat terakhir ialah Pegawai Waran.